Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid tahun 4, khususnya 4 Bestari. Baik, pada hari ini kita akan belajar ataupun ulang kaji tajuk adab azan dan iqamah. Kita masih lagi berada dalam tajuk yang sama. Cuma hari ini kita akan bincang tentang adab-adab azan dan juga adab iqamah, dan juga seterusnya kita akan pergi ke kepentingan azan dan iqamah. Kenapa kita kena ada azan, kenapa kita ada iqamah. Okey, baik. Awak buka buku teks sekarang, muka surat 125. Buka muka surat 125. Dah buka dah. Okey. Baik. Okey, kita tengok di situ. Adab azan dan iqamah. Yang pertama, azan dalam bahasa Arab dia disebut azan. Azan dengan zal. Kalau bahasa Melayu kita kata azan. Okey. Baik. Kemudian orang yang melaungkan azan, yang ustaz dah sebut dah sebelum ni, dia dipanggil muazzin. Muazzin. Sebab orang yang melaungkan azan tu dipanggil muazzin. Ataupun gelaran yang orang Melayu kita berikan kepada orang yang tukang azan ni ialah Bilal. Bilal, sebab orang yang mula-mula azan dalam sejarah Islam ini ialah Bilal bin Rabah. Jadi siapa-siapa yang jadi tukang azan, kita panggil dia Bilal. Betul tak? Dan ada juga orang memang namanya Bilal, tapi dia tak reti azan pun. Namanya memang Bilal. Mungkin mak ayah dia bagi, sebab berkenan dengan nama Bilal tu. Jadi bila lahirnya anak lelaki lah, bukan anak perempuan. Bila lahir anak lelaki, mak dia bagi nama, ayah dia bagi nama Bilal. Eloklah kalau ada anak seorang nama Imam, seorang nama Bilal, sempurna lah. Seorang lagi nama apa? Nama Makmum. Makmum tak boleh lah. Baik. Jadi kita nak tengok adab sebelum azan dan iqamah. Yang atas sekali tu, adab sebelum azan dan juga iqamah. Yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga, berdiri. Ni adab sebelum azan dan iqamah. Sebelum kita nak azan tu, sebelum kita nak pergi ke mikrofon, contoh ni mikrofon kan, lepas tu kita nak angkat telinga, apa benda yang kita kena buat sebelum tu? Yang pertama, kita kena pastikan arah kiblat. Arah kiblat. Kat mana arah kiblat? Kalau arah kiblat depan kita, kita menghadaplah depan. Kalau arah kiblat tu belakang, kita kena pusing belakang. Kalau ke kanan, kita pusing kanan. Kalau ke kiri, pusing ke kiri. Asalkan kita menghadap arah kiblat. Jangan kiblat di depan, kita pergi pusing ke kanan nak azan. Tak boleh lah macam tu. Okey. Jadi bila kita dah pastikan arah kiblat tu, baru kita menghadap arah kiblat. Kita berdiri tegak, kita menghadap arah kiblat tu. Baik, yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini adab dia. Suci daripada hadas kecil. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita dalam keadaan berwuduk. Maksudnya kita dalam keadaan berwuduk. Kita dah ambil air semayang apa semua tu, dan kita pastikan tidak ada najis lah, najis dan kotoran di badan kita ke ataupun di baju kita ke. Janganlah kita lepas-lepas dah main sana main sini kan, pergi main kejar-kejar lah, main bola lah, apa benda semua, dengan berpeluh-peluh dengan baju comot-comot kena lumpur dan sebagainya, ada tanah lagi, nak kita pergi terus untuk azan. Tak boleh lah tiba-tiba kan. Kita tengok jam, dah masuk waktu maghrib ni, nak pergi azan lah. Tak boleh lah macam tu. Tidak ada
adab. Bukanlah berdosa, tapi tak ada adab. Tak ada adab, tak baik. Hadas besar pula ialah kalau kita ni contohnya orang lelaki, dia perlu mandi wajib dahulu. Okey, perlu mandi wajib. Contohnya dia tidur, bangun tidur, keluar air mani, maka dia kena mandi wajib. Mandi wajib untuk menyucikan diri dia daripada hadas besar. Okey. Baik, bila kita dah suci, kita dah ambil wuduk, kita dah pastikan badan kita bersih, kita pun ambil wuduk, kemudian kita kena berdirilah untuk azan. Berdiri. Sebab azan ni kita memerlukan suara yang lantang, suara yang kuat. Sebab nak bagi orang lain dengar, dengan kuat, dengan jelas, maka kita perlulah berdiri. Itu ialah adab. Jadi ada 3 adab. Yang pertama, sebelum adab sebelum azan dan iqamah ni, yang pertama menghadap arah kiblat, yang kedua suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan yang ketiga kena berdiri. Okey, faham? Baik. Adab semasa azan dan iqamah. Okey. Ni waktu kita tengah nak azan. Tengah azan. Tengah azan. Tolong lipat. Okey, waktu kita tengah azan. Baik. Waktu kita tengah azan, yang pertama kita berdirilah. Kemudian biasanya orang akan pegang dia punya telinga ni lah. Kenapa Sebab biasanya bila dia melakukan azan dengan suara yang tinggi, dengan tinggi lah. Kalau dia buat suara rendah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak perlu pun, dia tak rasa pun nak pegang. Tapi bila dia nak Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia rasa nak pegang. Dia rasa nak pegang. Saja je, tak pegang pun tak apa. Baik, yang pertama, semasa kita azan, apa yang kita kena buat? Baik, bila tiba memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas salah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Okey. Contohnya bila sampai rangkap pada sampai bait hayya 'alas salah, kita pandang ke muka itu, kita palingkan ke kanan. Jangan laju-laju. Macam ni caranya. Contoh ni kiblat depan ni. Hayya 'alas salah. 2 kali. Hayya 'alas salah. Kiri pula. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Macam tu. Okey. Baik. Jadi yang kedua, saya ulang balik tadi. Yang pertama, kita waktu azan tu bila jumpa hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita pusingkan muka kita, palingkan muka kita ke kanan dan juga ke kiri. Baik. Yang kedua, menyebut kalimah azan dengan tenang. Tenanglah, janganlah bagilah sedap sikit. Janganlah kita macam menjerkah. Tahu jerkah? Jerkah tu maksudnya kita macam marah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh lah macam tu. Kan? Ataupun kita buat bagi sedap. Bagi tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi sedap. Bagi tenang. Bukan macam terkejut. Allah. Tu kan terkejut kan. Tak tenang kan. Baik. Yang ketiga, at-tathwibu. Dia kata at-tathwibu iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum untuk solat subuh. Bila selepas kita menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar yang terakhir tu. Ni contoh hayya 'alal falah. As-salatu
khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kita sebut itu waktu azan subuh. Apa maksudnya? Solat itu lebih baik daripada tidur, untuk kejutkan orang bangun subuh supaya datang ke masjid untuk solat berjemaah. Baik, yang keempat, at-tarji'. Tarji' ni maksudnya kita ulang semula perkataan tu sebelum kita sebut. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ulang sendiri. Apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Sebut pelan-pelan. Jangan kuat-kuat. Nanti orang pelik. Kenapa banyak kali, 4 kali, 5 kali ni? Tak boleh. Sebut pelan-pelan yang waktu ulangan tu. Sebelum kita melaungkannya. Contohnya itulah asyhadu an la ilaha illallah. 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 Macam itulah. Okey. Baik, kita dah sebutkan adab sebelum azan, adab semasa azan, dan sekarang kita pergi ke adab selepas azan. Baik, selepas kita dah habis azan, la ilaha illallah. Tu. Baik, apa yang kita kena buat? Kita boleh buat, kita baca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu, lepas baca selawat, kita berdoa. Doanya macam mana? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Itu doa dia. Awak semua dah hafal kan? Dah hafal dah. Baik, itu ialah adab untuk muazzin, orang yang mengalunkan azan. Ada lagi satu, orang yang mendengar azan. Apa adab dia? Adab dia ialah, yang pertama, semasa azan dia kena diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah. Tengah rancak berborak dengan kawan, perempuan duk rancak berborak, tiba-tiba dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus diam. Okey, diamlah. Bukannya lama pun, dalam 3 minit, 4 minit, 5 minit je. Awak diam. Diam, lepas tu jawab. Jangan diam saja, diam 1000 bahasa. Tak. Diam dan juga jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab. Fokus. Fokus. Baik. Yang kedua ialah menjawab lafaz qad qamatis salatu dengan aqamahallahu wa adamaha ketika iqamah. Ni ramai orang tak tahu bila nak jawab. Bila Bilal iqamah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, awak jawab. Kita kena jawab aqamahallahu wa adamaha. Okey, itu adab dia. Baik, dan lepas kita dengar azan tu habis, apa lagi kita kena buat? Bacalah doa. Okey, baca doa. Awak semua dah hafal dah doa dia, tahu. Okey. Baik, itu ialah adab azan dan juga iqamah. Okey. Okey, kita video seterusnya kita pergi kepada kepentingan azan dan iqamah ni untuk masyarakat, untuk agama dan juga untuk masyarakat dan juga agama. Okey. Assalamualaikum.